Okay, nampak ya skrin saya? Kalau ada yang menggunakan telefon tu, awak boleh rotate skrin awak bagi panjang supaya awak boleh nampak slide dengan jelas. Okay. Yang pertama, gambar yang pertama. Okay. Kita ada belajar minggu lepas berkaitan dengan sumber tenaga. Kalau awak ingat, kita ada dua jenis sumber, iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. So, gambar ni sumber yang boleh diperbaharui ataupun yang tidak boleh. Ini gambar apa? Tenaga apa? Okay, ini gambar yang pertama. Okay, gambar kedua ni apa? Dekat rumah awak selalunya. Ni tong apa? Gas. Okay, gas boleh diperbaharui ataupun tak boleh? Agak-agak awak apa? Tak kisahlah kalau awak jawab salah ke tak, kita hanya belajar. Ni yang boleh diperbarui ataupun tak. Kalau yang boleh diperbarui, maksudnya dia boleh guna lagi, guna semula. Kalau yang tak boleh, dia tak boleh guna semula. So, gas boleh guna semula ke tak kalau dah habis? Tak boleh. Tak. So, dia tak boleh diperbarui. Okay, gambar yang kedua ni apa? Ni apa? Batu. Okay, batu. Arang. Okay, arang kita boleh diperbarui ataupun tak lepas kita guna macam, selalunya macam kita buat BBQ ke bakar-bakar kan. So, dia boleh guna semula ataupun tak boleh? Boleh. Okay, sebenarnya dia tak boleh guna semula. Bila dah habis, arang ni bila dah habis bakar semua ni, dia tak boleh nak guna semula. So, arang ni bila kita korek dia dekat sumber tu, arang ni ambil daripada batu-batu tu lah yang boleh bahan yang boleh bakar. Bila kita dah korek, dah habis, dah guna, so dia memang tak ada. Batu ni memang dia takkan tumbuh semula, dia takkan hidup. Okay. Yang seterusnya ni apa? Ni orang duk angkut apa ni selalunya. Dia kebanyakannya ada dekat Sarawak. Saya dah rekod. Okay, terima kasih ingatkan. Saya dah rekod dah. Okay, yang gambar yang keempat ni sumber apa? Selalunya dia banyak dekat laut ni, dekat negeri Sarawak lah selalunya. Kalau dekat dalam negara kita. Dia kebanyakannya guna untuk kenderaan macam motor, kereta, bas, lori. Minyak. Betul, minyak. Orang panggil petroleum. So, petroleum ni dia tak boleh diperbarui sebab bila kita gali dia minyak dekat dalam laut ni kan, sebenarnya dia ada minyak tau kalau awak tahu. Kalau orang kerja yang bahagian minyak ni, gaji dia sangat tinggi. Sebab apa? Sebab kerja dia sangat mencabar. Sebab kat laut kan selalu bergelora kan. Bila hujan, dia sangat berselikur kalau orang kerja macam ni. So, gaji dia sangat tinggi kalau orang kerja yang ni. So, bila kita gali, sumber tu bila dah habis, laut ni kat dalam tu, bila dah habis, so minyak dah tak ada. So sekarang ni orang buat inovasi iaitu kereta berelektrik. Bila kita berelektrik, kita boleh cas, kita boleh guna semula. Sebab apa? Sebab orang nak atasi bila petroleum tak ada satu hari nanti. Okay, gambar yang kelima apa? Awak agak-agak apa ni? Batu apa ni? Dia lebih kurang macam arang batu, tapi dia bukan arang batu. Dia still batu juga. Dia untuk guna buat apa? Tahu tak? Okey, sebenarnya yang ni bahan mudah letup, bahan letupan, iaitu orang buat tenaga nuklear. Orang nak buat bom kan, orang nak buat apa lagi, mercun ke apa kan. Orang guna yang ni, tenaga nuklear. So yang ni pun tak boleh diperbarui. Bila mercun kita dah bakar, dah habis, bila kita cari gali lagi, dah habis guna, so dia tak ada lagi. So batu ni dia tak boleh nak hidup semula, tak boleh tumbuh. Okey. Gambar yang keenam.
gambar yang ke-6. Okay, ni apa? Selalunya guna dekat rumah-rumah. Gambar ni apa? Macam cermin. Okay, yang ni sumber cahaya matahari. Orang panggil apa? Tenaga solar. Tenaga solar dia 4 segi macam ni. Selalunya dekat rumah-rumah orang lah. Ataupun dekat mana bangunan. Kilang ke apa, dia menjimatkan elektrik. Yang ni boleh diperbarui sebab matahari, cahaya matahari dia sentiasa ada. So bila cermin ni, dia adalah satu, dia menyerap haba. Haba daripada cahaya matahari tu, bila malam, kita boleh guna daripada solar ni. So dia dapat menjimatkan elektrik. So benda ni dia sangat mahal lah kalau nak beli. Tapi bila kita invest, kita melabur untuk beli ni, tapi satu hari nanti dia dapat menjimatkan balik tenaga elektrik kita untuk bayar bil. Okay. So yang ni kita boleh dapat guna juga bila tak ada sumber elektrik. Macam blackout ke kan. Kita boleh guna benda ni. So rumah kita sentiasa ada elektrik lah bila ada orang beli benda ni, solar. Okay, yang seterusnya gambar ke-7 ni apa? Kipas apa ni? Gawat kipas apa? Ada orang ke tak? Hello? Okay, yang ni orang panggil kincir angin. Dia selalunya dekat kawasan yang lapang lah, dekat padang-padang, dekat luar negara, luar negara kita, macam negara-negara yang macam angin dia kuat, dia akan pasang kincir angin ni, dia dapat menggunakan tenaga angin tu untuk sumber elektrik lah. Dia dapat menggunakan elektrik untuk bangunan-bangunan mereka lah. Okay. Yang terakhir adalah sumber yang boleh diperbarui juga, iaitu yang ini orang panggil empangan air. Dia sumber ni dia menggunakan air sebab air sentiasa adalah air laut kan, air tasik. So air ni boleh juga digunakan daripada ombak-ombak tersebut. So jadilah sumber tenaga elektrik tersebut. Okey, jadi saya refresh awak tajuk yang lepas. Pada hari ini saya nak ngajar awak still bab 2.3 juga, reka bentuk elektrik. Tapi kita akan masuk, apa yang awak akan pelajari hari ini, kita akan membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. So, yang seterusnya, saya akan tunjukkan awak cara nak hasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang akan awak buat menggunakan aplikasi lah, software dekat dalam internet. Nanti saya akan tunjuk. Yang kedua, analisis yang seterusnya. Yang keempat, kelima. Yang kelima, awak akan analisis elemen sistem elektrik pada gadget yang akan dihasilkan. Membina gadget elektrik berfungsi, membuat pengujian dan penilaian kefungsian gadget, ataupun yang seterusnya, awak mencadangkan penambahkan ke atas reka bentuk gadget yang telah dibina. Okey, untuk semua ni, ada setengah pelajaran yang awak tidak dapat lakukan kerana ini memerlukan ujian amali, bukan teori. So kalau yang teorinya saya rasa awak dapat menghasilkan lakaran reka bentuk elektrik ni lah. Nanti saya akan ajar awak. So pada hari ini kita akan belajar buat pengiraan dulu parameter elektrik. Okey. Kita akan masuk membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Parameter elektrik adalah seperti voltan, arus, rintangan dan kuasa. Okey, hubungan voltan dan arus elektrik adalah berkadar terus. Yang pertama, bila voltan bertambah, arus elektrik akan bertambah. Okey, rintangan dan arus elektrik adalah berkadar songsang. Okey, rintangan dengan arus elektrik berkadar songsang tu maksudnya dia terbalik lah. Dia tak boleh sama. Macam positif dengan negatif, macam itulah. Okey, rintangan bertambah. Okey, bila rintangan bertambah, maka arus akan berkurang. Okey, awak akan ingat tiga benda ni. Bila voltan bertambah, maksudnya arus elektrik pun bertambah. Bila rintangan juga bertambah, arus pun bertambah. Okey. Okey, ini contoh cara-cara formula menggunakan hukum Ohm nak buat pengiraan parameter elektrik.
Okey, awak tengok ya dekat buku teks awak boleh tengok buku teks juga muka surat. Muka surat 67. Okey, awak boleh tengok muka surat 67. Untuk mencari nilai voltan, iaitu kita panggil volt lah, kita menggunakan simbol huruf V, iaitu sama dengan I darab R. I ni adalah ampere, arus. Dia adalah simbol ampere I. R adalah rintangan, ohm. So awak lebih mudah ingat V voltan, R rintangan. So I ni adalah arus. Okey. So ini dia punya cara mudah nak ingat hukum ohm, nak kira parameter elektrik adalah bentuk segitiga. Bahagian V adalah bahagian di atas, iaitu arus voltan. Voltan adalah paling yang pertama. Yang kedua adalah arus, yang ketiga adalah rintangan. So awak kena ingat formula ini berbentuk segitiga. So bila awak ingat segitiga ni, awak insya-Allah lah awak boleh cari cara nak kira parameter elektrik. Okey, untuk mencari nilai arus, ampere, simbol I, iaitu V bahagi dengan R. I ni V bahagi dengan R. So tadi voltan V, I darab R. Kan? Kalau V, I darab R. Kalau cari I, V bahagi R. Okey, untuk mencari nilai rintangan ohm, R simbol dia, V bahagi dengan I. R, V bahagi dengan I. Okey, untuk rumus kuasa watt, P, yang ni yang terbaru lah, yang P. P ni awak ingat V darab dengan I. Okey, kalau awak, ini awak tambahan, nanti kalau awak buat nota, awak tambah, awak cakap P, V darab dengan I. Okey. Okey, berdasarkan formula di atas, huruf V mewakili voltan, I mewakili arus, R mewakili rintangan, manakala P mewakili kuasa elektrik. Kuasa elektrik lah. Sebenarnya yang ni TNB akan kira kita punya rumah menggunakan kuasa elektrik ni, menggunakan watt. Okey. Okey, awak setakat ni awak ada apa-apa soalan? Ataupun perlu saya ulang semula rumus tadi, formula tu? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita akan sambung dengan satu topik, iaitu cara nak hasilkan cara nak hasilkan lakaran ke bentuk lita. Nanti saya akan tunjuk. Okey, sekarang ni saya nak awak tengok cara nak kira menggunakan formula nak kira parameter elektrik. Okey, ni formula dia. Okey, sambil awak tengok slide saya, sambil ada buku teks kat depan awak supaya awak lebih faham lah. Okay, saya takut nanti awak tak faham nak buat pengiraan nanti kat dalam peperiksaan. Okey, awak tengok ya, ada info ekstra sini. Hukum ohm menunjukkan perubahan arus dan voltan dalam lita elektrik ketika menggunakan wayar yang mempunyai saiz dan panjang yang berbeza. Okay, hukum ohm ni dia dapat perubahan arus lah bila kita menggunakan saiz dan panjang wayar yang berbeza. Okey, baik. Ini contoh pengiraan yang pertama. Bila dalam peperiksaan, dia akan tunjuk contoh macam ni lah. Dia akan bagi satu lita. Contoh dia akan V sama dengan apa? Contoh dia bagi 3, simbol apa ni? 3 ohm. Okay, kalau awak ingat, kalau simbol macam bentuk, nak kata N tak N lah. Lebih macam ni lah. Dia bentuk kena tarik tepi ni sikit. Kalau awak belajar time sekolah rendah dulu, dia simbol ni kita panggil ohm. Okey, suruh cari voltan. Okey, contoh yang pertama, awak tengok. Murid dibekalkan 1 lita lengkap seperti di bawah ini. Diberi nilai arus 0.5 A. A ni apa? A ni apa? Ada siapa tahu A ni apa? A 0.5 A. A ni apa maksud dia? A ni ampere, arus. Nilai arus A, ampere. Dan nilai rintangan 3 ohm. 3 ohm. 3 ohm apa tadi? 3 ohm yang ni. 3 ohm R. R rintangan. Okey. Dia suruh kirakan nilai voltan dan kuasa pada lita.
Okey, ni menunjukkan rajah 2.38. Litar lengkap dengan aras 0.5 A ampere dan berintangan 3 ohm. 3 R ohm lah. Okey, awak tengok ya. Sini ampere, sini dia bagi mentol. Sini bateri. Simbol bateri yang panjang adalah positif, yang kecil adalah negatif. Okey, formula nak mencari nilai voltan adalah V I darab R. Kan kalau awak tengok formula segitiga tu. Okey, V sama dengan 0.5 A ampere. I kan? Tengok. I ampere lah kan? So, darab dengan 3 ohm. 3 ohm R rintangan. So, V sama dengan 1.5 volt. So, kita dah dapat volt. Okey, lepas tu dia suruh cari tadi kuasa pada litar. Cara nak formula nak cari nilai kuasa, P sama dengan V darab dengan I. P sama dengan V tadi kita dapat 1.5 volt darab dengan I 0.5 ampere sama dengan 0.75 watt. So, kalau dekat sini voltan ni kalau awak cari salah, nilai dia salah, maka dekat nilai kuasa ni pun automatik jawapan dia akan jadi salah. So, make sure awak kira nilai voltan ni adalah betul. So, automatik P ni pun insyaAllah lah akan betul juga. So, setakat ni awak faham? Dapat? Jelas? Faham tak? Ataupun perlu saya ulang semula? Saya laju ke? Jelas. Okey, jelas. Kalau jelas, saya nak awak buat contoh pengiraan yang kedua ni. Okey, contoh pengiraan kedua ni. Dia kata diberi nilai voltan 3 volt. Ni ada dua bateri, positif, negatif, positif, negatif. So, ada dua bateri. Dia bagi bateri ni bernilai 3 volt. Okey, kalau awak tengok dekat bateri tu selalunya dia akan tulis volt dia siap-siap. 9 volt. 3 volt. Macam tu lah. Kalau selalunya dekat kedai akan tulis lah. Lepas tu dia cakap dan nilai rintangan adalah 5 ohm. Okey, cari nilai arus bagi litar tersebut. Okey, dia suruh cari arus pula. Arus A ampere kan. So, saya bagi masa dekat awak 2 minit. Okey, 3.45. Saya nak panggil nama seorang ataupun kalau awak ada siapa nak bakil, bagi tahu saya jawapan dia. Berapakah nilai arus untuk bagi litar tersebut? Okey. Awak boleh salin dekat dalam buku awak. Cikgu kena tulis ke? Tulis kat dalam buku nota pink awak tu. Okey. Awak tak perlu sekejap. Okey, awak tak perlu salinlah awak kira je kat mana-mana kertas nak cari nilai arus tu. Awak cari pakai kalkulator. Okey, kita nak jimatkan masa. Saya salin. Okey,
Dah siap ke nilai arus? Senang je sebab dia pengiraan yang sangat mudah. Sebab dia adalah litar yang mudah. Awak tengok formula dekat buku teks awak muka surat 67 tu dan awak boleh kira nilai arus dia. Okey, dah siap ke? Siapa ada wakil tak nak bagi jawapan? Kita boleh bincang sama-sama. Ataupun nak saya panggil nama. Okey. Disebabkan tak ada siapa yang wakil, saya nak panggil nama Loshini. Ada tak Loshini? Loshini. Siapa dapat jawab, dia ada ganjaran. Loshini ada tak? Okey, Loshini tak ada. Saya nak panggil Raihana Idilia. Ada tak Raihana? Raihana, awak ada kan? So, apa jawapan awak? Awak boleh share tak dengan kawan awak? Salah tak apa sebab kita semua orang baru belajar. Tak semestinya jawapan kawan awak betul. Okey, Marcella dah jawab. Marcella cakap 0.6. Okay, mari kita lihat jawapan dia 0.6. Okey, formula nak cari arus adalah I kan, betul tak? A kan, I ampere. V bahagi dengan R. So, awak tengok. V adalah 3 volt bahagi dengan R. R dia bagi 5 ampere. So, bahagi 3 bahagi 5 adalah 0.6 ampere. So, tanya kepada Marcella. Okey, saya ambil nama awak, stick nama awak. Marcella. Okey, baik. Yang seterusnya, soalan pengiraan. Okey, ni ada info ekstra. Okey, dia cakap ciri-ciri litar sendiri. Jumlah ritangan. RJ tambah R1 tambah R2, R3 tambah dengan R4 dan seterusnya. Okey, ini nak cari jumlah ritangan untuk litar siri. Ini untuk jumlah arus untuk litar siri. IJ ni awak tambah I1, I2, I3 dan seterusnya. Dan ni jumlah voltan. Sama juga V1, V2, V3 tambah dan seterusnya. Okay, ini contoh pengiraan yang ketiga. Awak tengok. Okay, dia cakap diberi nilai voltan 3. Dia bagi 3 volt dan nilai arus. Arus dia bagi 0.5 ampere. Okey, cari nilai rintangan R. Okay, cari R ni berapa? Ohm ni. Bagi litar tersebut. Okey, darjah 2.310 ni adalah menunjukkan litar lengkap bervoltan 3 volt dan nilai arus adalah 0.5 ampere. Okey. So, apa jawapan dia? Ada siapa nak jawab?
Okay, kita bagi lagi 2 minit. Kira. Okay, jom kita kira untuk nilai rintangan pula. Nilai rintangan, dia bagi formula ni R, V bahagi dengan I. So, awak kira. V berapa bahagi dengan I berapa. So, dapat rintangan berapa? 6. Okey, Marcella jawab 6. Baguslah Marcella, mana kawan-kawan yang lain? Diam je. Okey, tengok V adalah 3 volt dan bahagi dengan 0.5 ampere dapatlah R iaitu 6 ampere, 6 ohm. Okey. Okey, kita ada lagi soalan. Dia cakap Raja menunjukkan satu litar lengkap. Berdasarkan Raja litar elektrik tersebut, dia suruh cari nilai parameter voltan dan kuasa. Voltan berapa? Kuasa berapa? Kuasa watt. So, awak boleh cari untuk yang seterusnya ni. Okay. Saya bagi masa awak lagi 2 minit. Cikgu, kalau yang huruf tu macam nak kira cikgu? Ya? Kalau yang jadi macam V apa semua tu. V yang mana? Nak kira, nak dapatkan jawapan dia. Masa awak memang macam mana? Cuba awak tunjuk. Macam mana contoh? Awak buka kamera ke apa? Buka kamera. Macam mana saya nak dapatkan jawapan? Sebab kan huruf. Nak Huruf? Ya. Contoh-contoh yang macam mana? Soalan apa yang tadi? macam kan huruf. So kalau nak kira macam mana cikgu? Kalau huruf ni yang 0.5 inilah 3 Oh. Yang ni huruf ni dia menunjukkan voltan. V tu maksudnya nilai kuasa untuk bateri tersebut adalah sebanyak 3 voltan. Kalau awak tengok bateri yang besar, okey contohlah awak tengok ya. Saya tunjuk awak. Ya. Bateri 9 volt contoh. Awak tengok. Bateri ni selalunya lah. Kalau awak pergi kat kedai, bateri ni dia akan tunjuk dekat awak. Dia dah tulis dah siap-siap dekat situ. Sekejap. Okay. Awak tengok kat atas ni dia tulis dah 9V, 9 volt. Maksudnya bateri ni, kalau awak uji dengan, macam mana awak nak uji? Alat nak uji nilai kuasa tersebut. Awak tulis alat nak uji nilai kuasa elektrik. Okay, awak tengok ya, cara nak uji dia, awak pakai apa? Awak pakai yang ni. Yang ni selalunya. Dekat makmal elektrik awak guna multimeter. Ni. Ni yang panggil multimeter. Awak pusingkan benda ni, awak satukan wayar hitam dengan wayar merah. Hitam ni adalah negatif, merah ni positif. So awak calibrate dulu. Calibrate maksudnya awak kena bagi dia nilai dia kosong-kosong dulu. Bila awak nilai kosong-kosong, awak pusingkan dia ni. So awak tengok betul ke tak bateri tu 9 volt. So awak boleh uji nilai kuasa elektrik tersebut menggunakan alat multimeter ni. So bila dia bagi contoh ni bateri lah, positif dengan negatif. Okey, panjang ni maksud dia positif. Yang pendek ni adalah negatif. So bateri ni dekat soalan tu selalunya dia akan bagi siap-siap. Bateri ni adalah 3 volt. Ampere ni dia adalah nilai arus. Arus dia dibagi sebanyak 0.5 A. A tu maksudnya dia hanya simbol. Nak melambangkan adalah itu arus. So bila dia cakap A, okey, A ampere. Bila ampere, tengok formula dia.
Okey, A adalah ampere ni. Nampak ya? Ni A. Simbol A ni adalah ampere. So, ampere dia menggunakan I. Hukum Ohm adalah I. Jadi dia cakap nak cari M ni adalah mentol. Mentol dia simbol dia X. Kalau dekat elektrik punya ni, simbol bateri adalah bentuk X lah. So dia cakap M ni, mentol ni berapa ohm. Ohm adalah menggunakan hukum Ohm R. Okay. Ini simbol ohm. Awak ingat ohm adalah R. A, ampere adalah I. Okay, V senang nak ingat sebab dia V lah. Okay, tengok dia memang V. So, nak cari dia cakap dia suruh cari nilai ohm. Ohm ni adalah rintangan. Bila ohm rintangan, formula dia V bahagi dengan I. Awak tengok. Betul tak? Ohm kan? Ni ohm, nilai rintangan ohm. Okay, awak tengok R, V bahagi dengan I. So, formula dia awak rujuk buku teks muka surat 67. So, R, V ni, dia bagi V adalah 3 volt. So, awak kena letak simbol kat belakang ni V. Dia melambangkan voltan. Okey, bahagi dengan 0.5 A. A ni adalah ampere. So, jawapan dia adalah R, nilai rintangan adalah sama dengan 6 ohm. Okey, faham tak? Apa tanya tadi tu? Okey, faham. Okay, kalau awak faham, awak buat yang soalan yang tadi ni. Okey, awak tengok ya jawapan dia bagi. So, cari nilai V, voltan. Okey, awak cuba buat dulu. Baru saya terang. Walaupun dia dah bagi jawapan dia. Okey, saya bagi awak sampai pukul 4. Sekarang pukul 3.58. Pukul 4 kita akan bincang. Awak tengok betul tak? Awak dapat tak jawapan sama dekat skrin ni? Okey, Marcella jawab 2.4 volt. Okey, dia pun dapat jawapan yang sama dengan dekat dalam pengiraan ni. So, dia suruh cari voltan kan? Voltan, nak cari dia dah bagi ampere. Dan 4 ohm. 4 rintangan. Okey, 4 ohm. So, voltan sama dengan I darab dengan R. I ni adalah ampere. Ampere adalah 0.6 A ampere darab dengan 4 ohm. Okey. So, ni formula dia. Nak cari voltan. I darab R. V, I darab R. Okey. So, dah darab dua ni, awak dapat 2.4 V. Awak tekan je kat kereta 0.6 darab dengan 4. Dapatlah 2.4 V voltan. Okey. Ni contoh pengiraan dia. Yang kedua, dia cari nilai kuasa watt. Kuasa watt tadi, awak tengok dekat buku teks awak, cara nak cari dia adalah watt dia melambangkan simbol P. P sama dengan V darab dengan I. Bila kita dah dapat V, 2.4 volt ni, jawapan awak tadi, awak bawa ke sini, darab dengan I balik, 0.6 A. So, awak dapat adalah kuasa P tersebut, nilai kuasa tersebut adalah 1.44 watt. Okey. Betul apa yang awak kira tu dapat tak sama macam ni? Ataupun awak masih tak faham lagi? Faham. Okey. Kalau awak faham, okey, kita ada lagi satu. Awak buka modul awak. Modul awak ni, soalan nombor 4. Muka surat
39. Okay, cuba awak buat pula kat dalam modul awak. Okey, yang nilai kemudian awak ni dia bagi apa nilai rintangan ada 2. Bila ada 2, macam formula tadi, macam info yang tadi saya bagi extra ni, bila ada rintangan 2, awak just tambah je rintangan 1 tambah dengan rintangan 2. Bila ada dia bagi rintangan 3, tambah lagi dan seterusnya. Okey, itu adalah contoh nak cari nilai rintangan. Okey? Okay, awak boleh buat untuk cari nilai rintangan dulu. Okay, siapa dah jawab, awak boleh komen dekat itulah message tu. Ataupun awak nak buka mic nak jawab, boleh pun jawapan. Nanti kita bincang jawapan dia. Saya bagi masa awak 5 minit untuk buat cari nilai rintangan, nilai arus dan nilai kuasa. Okay, ada siapa dah siap? Ada siapa nak tolong jawab apa awak dapat jumlah nilai rintangan tersebut? Okay, bila awak tulis nak tambah 2R1, R2, simbolnya adalah RJ ya. Tengok. Okay. Jadi RJ sama dengan R1 tambah R2. Tu cara nak kira rintangan bila ada 2, dia bagi 2 mentol. Okay, ada siapa nak jawab? Dah 5 minit dah ni. Ada siapa nak jawab apakah jawapan dia nilai rintangan yang awak dapat? Okay, Marcella cakap dapat 4. Okay, ada lain tak? Ada jawapan lain tak selain Marcella jawab 4 ke semua sama dapat jawapan sama Marcella? Ada lagi tak orang?
Terdapat ke nilai rintangan? Diam je. Okey. Tahniah Mas Ella kerana cuba menjawab tapi jawapan awak kurang tepat. Sebenarnya rintangan ni dia kena tahu ni. Tadi saya cakap RJ sama dengan R1 tambah R2. So, kalau R1 dia bagi 4 ohm, lepas tu dia cakap tambah dengan R2. 4 ohm tambah dengan 6. So, 4 tambah 6 berapa? Mari saya lah. Okay, kira dengan kalkulator. 4 tambah 6 adalah 10. Okey, nilai rintangan jawapannya adalah 10 ohm. Okay, siapa betul? Tanda right. Okey, nilai arus. Siapa dapat jawapan nilai arus? Apa jawapan dia? Okey, cepat sikit sebab lagi saya nak tunjuk awak satu software untuk nak buat lakaran tu. Apa tak sempat ni. Okey, siapa dah dapat? Takkan Mas Ella je seorang yang kira ni? Ada orang lain tak? Gayatri ke? Pergi. Aina ke? Syahidatul ke? Ada. Siapa dapat nilai arus? Apa jawapan nilai arus? Nilai arus apa formula nilai arus? Okey, formula nilai arus adalah tadi. Okay, nilai arus okey, ini adalah nilai arus. Arus I bahagi dengan V bahagi dengan R. Ini nak cari nilai arus. So, V dia apa? Dia 9 volt. R dia berapa tadi? Awak dapat R sebelah sini. Total R adalah berapa tadi? Saya dah jawab 10. So, V 9 bahagi 10 dapat berapa? 0.0. Siapa nak jawab 0.0 apa? Saya dah bagi dah. Hint dah, ada bagi clue dah. Semua diam je ni, ada ke tak lagi ni? Okey, jawapan dia adalah 0.9 ampere. Okey, manakala nilai kuasa formula dia adalah P sama dengan V darab dengan I. P sama dengan V darab dengan I. So, V adalah tadi, dia dapat V adalah 9 volt darab dengan I tadi awak dapat 0.9. Bila darab, awak dapat 8.1 watt. Okey, ini jawapan dia. Okey, cepat salin. Saya bagi masa 2 minit. Ini cara pengiraan yang sebetulnya. Nanti kalau awak jawab exam, awak perlu jawab macam ni. Awak perlu nyatakan simbol dia. V, ohm, simbol dia A. So kalau awak nak lebih ingat, awak tulis siap-siap dia punya formula dekat atas ni. Boleh kira kat bawah ni.
Okay, dah. Okay, bila awak dah, saya bagi homework kat awak. Awak buat nombor 7 dan nombor 8. Cikgu, belum. Belum. Lambatnya dah dapat suku ni. Lepas ni awak ada kelas apa? Cepat sikit. Ataupun awak tangkap gambar je. Lepas ni awak salin. Dia saya bagi 1 minit lagi. Sekejap. Okay, dah ya. Okay. Untuk next kerja rumah awak tengok nombor 7 ni cakap hubungan rintangan dengan arus. Apa? Hubungan dia apa? Saya ada terangkan tadi masa slide yang pertama. Nilai rintangan dengan arus adalah nilai rintangan dengan arus elektrik adalah berkadar songsang. So jawapan dia B, berkadar songsang. So nombor 8 ni, untuk darjah yang ke-8 ni awak kira kat rumah. Okay, kira lepas habis kelas. Okay, sekarang ni saya nak awak buka, awak tulis Tinkercad www. Okay, awak tulis Tinkercad Tinkercad. Okay, lepas ni awak kena Melayu, okay. Awak buka Tinkercad ni. Tinkercad, awak tekan yang atas ni, tinkercad.com. Bila awak tekan, okay, dia akan buka macam ni. Okay. Kita buat macam ni. Lepas tu, dia akan, sekejap, saya log out dulu. Okay, awak tekan dekat ni. Awak tekan join now. Awak tekan join now ni. Awak tekan create a personal account ataupun awak awak create personal account. Awak sign in with Google. Awak sign in gunakan account Google awak. Bila awak dah sign in, okay, bila awak dah sign in macam saya, sign in, saya dah buat kelas. Saya dah buat tadi, saya dah register. Saya sign in menggunakan akaun saya, akaun Google. Okay. Okay, saya dah sign in. Awak pergi dekat, awak tengok betul-betul dia. Sebab ini saya akan bagi kerja homework dekat awak pada minggu hadapan, hari Isnin. So awak kena buat. Dan saya nak suruh awak hantar dekat Google Form. Saya bagi markah dekat awak. Okay, bila awak dah sign in, okay, awak tekan dekat circuit ni. Circuit. Okay, awak tekan dekat circuit. Awak tekan create new circuit. Okay, create
circuit. Tengok ya. Dia tengah loading. Dah awak create ni circuit. Saya nak awak masa cuti hujung minggu ni, Jumaat 1, awak cuba buka website ni lah. Bila dia dah macam ni, awak tengok kat tepi ni, dia macam ada banyak macam-macam circuit. So ini adalah gambar bateri. Awak tarik je bateri kat sini. Awak boleh namakan bateri ni bateri 1, bateri 2. So awak boleh guna board. Ni board. Awak ambil board ni. So kita akan guna bateri dengan board lah. Bateri, board. Okay. Ini awak sambung lah. Kat sini awak tengok yang merah ni adalah positif. Awak letaklah positif dekat sini. Okay. Lepas tu kita akan guna, awak carilah kat sini ada mentor dan sebagainya. Multimeter untuk uji. Bila awak dah buat, sekejap ya. Okay, bila awak dah buat, awak akan jadi macam ni. Ini yang saya dah buat. Sekejap ya, lambat pula. Okay, awak tengok. Bila saya dah buat, saya dah sambung-sambung semua ni. Awak letak multimeter untuk awak kira. Ini dia akan kira automatik. Robot akan kira. Bila awak dah siap, berita semua ni, awak tekan start simulation. Bila start simulation, awak tengok dia akan dapat, automatik akan dapat. Ni, ampere kan, 8.9 ampere. Ini akan dapat voltan, bateri, berapa voltan dia, 3.59. So, dia akan macam ni, okay? Bila awak dah buat, awak tekan stop. Awak boleh tekan ni, share. Awak boleh tekan macam ni, snapshot of your design. Awak tekan download ni, nanti dia akan download. Okay, itu saja pengajaran kita pada hari ini. Saya akan ambil kehadiran awak. Okay, faham ya simulation ni? Kalau awak tak faham, awak tengok video saya nanti saya upload dekat YouTube. Awak tengok kat situ, okay? Jadi, saya nak ambil kehadiran awak dulu. Saya bagi nama, awak dengar ya. Okay, Syahira Amira, Rahaina, Sally. Sally ni siapa Sally?
Sally Gosuli. Okey. Erna. Tinesh Kunalan siapa? Siapa Tinesh Kunalan? Nama awak apa? Nama sebenar? Hello? Ada orang ke tak? Siapa nama Tinesh Kunalan ni? Okay, tak ada, saya tak tip ya. Saya tak tahu siapa dia. Janice Lim. Siapa Janice? Tan Lee Suan. Saza Syahira. Syahidatul. Malapiria Tanbir ni siapa? Siapa dia ya? Malapiria Tanbir. Apa nama awak? Hello? Ada orang ke tak ni? Tak ada. Siapa nak tolong jawab kat saya? Siapa dia ni? Tinesh Kunalan dengan Malapiria Tanbir. Siapa dia? Gayatri dengan Divisha. Gayatri dengan Divisha. Okey, Divisha apa? Divisha nama apa? Malai. Oh, Mala itu. Okey, baik. Thank you, Marcella. Okey, terima kasih semua. Awak boleh join kelas DM. Terima kasih semua. Terima kasih aku. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.